Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 5 KSSM. Baiklah, video ini adalah bab pertama di dalam sukatan biologi KSSM tingkatan 5 di bawah tema 1 iaitu fisiologi tumbuhan berbunga. Oleh itu, cikgu mulakan dahulu dengan bab 1 iaitu organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan bahagian 1. Bagi standard pembelajaran 1.1, berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan fungsi utamanya. 1.2, mengenal pasti jenis dan bahagian dan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan, menghuraikan kedudukan zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam pucuk dan akar. Mengenal pasti zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam radikal anak benih. Memerihalkan jenis pertumbuhan primer dan sekunder, mewajarkan kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, membanding dan membezakan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan eudikot, menilai kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. 1.3, memerihalkan jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup, mencerakinkan lengkung pertumbuhan. Pertama, tumbuhan semusim. Kedua, tumbuhan dua musim. Dan ketiga, tumbuhan saka. Baiklah, cikgu mulakan dahulu dengan 1.1 iaitu organisasi tisu tumbuhan. Tisu tumbuhan terdiri daripada tisu meristem dan tisu kekal. Tisu meristem pula terdiri daripada tisu meristem apex dan tisu meristem lateral. Manakala tisu kekal terbahagi kepada tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Tisu asas terdiri daripada tisu parenkima, tisu kolenkima dan tisu sklerenkima. Manakala tisu vaskular pula terdiri daripada tisu xylem dan tisu phloem. Tisu kekal ialah tisu yang matang yang telah mengalami pembezaan atau sedang mengalami pembezaan. Terdapat 3 jenis tisu kekal iaitu tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Cuba anak-anak lihat kedudukan tisu kekal pada sebatang pokok. Okey, di sini merupakan tisu kekal yang berada pada bahagian daun. Manakala ini pula merupakan struktur bagi batang. Okey, tisu kekal pada bahagian batang. Okey, dan juga ini merupakan rajah bagi akar. Okey, anak-anak cuba lihat phloem dan juga xylem dia. Okey, kalau daun dia kedudukan dia macam ni lah. Okey, manakala kalau di bahagian batang, cuba lihat xylem dan juga phloem. Okey, phloem di bahagian luar, xylem di bahagian dalam. Okey, cikgu tunjuk ya. Ini dia. Ini merupakan xylem. Yang warna biru ni merupakan phloem. Okey, cuba lihat di bahagian akar pula. Xylem ialah yang macam bentuk tambah ni. Okey, manakala phloem ni pula yang duduk di yang dot-dot ni. Di sini. Okey. Rajah 1.3 menunjukkan mikrograf, kedudukan tisu asas pada batang pokok. Okey, ini merupakan parenkima.
Dia punya struktur dia besar-besar. Okay. Kemudian di bawah dia ada sklerenkima. Dia akan jadi kecil sikit kan. Okay. Anak-anak cuba tengok ke struktur dia dulu. Nanti cikgu terangkan. Okay. Dan kolenkima di sini. Okay. Di bahagian sini. Ini semualah. Okay. Bukan yang tu je semua ni. Okay. Okay. Cikgu teruskan lagi. Okey, cikgu teruskan dengan jenis tisu kekal yang bermula dengan tisu epidermis. Tisu epidermis ialah tisu yang melapisi permukaan luar batang, daun dan juga akar tumbuhan muda. Dinding sel epidermis yang terdedah kepada udara dilitupi lapisan berlilin. Lapisan berlilin ni merupakan lapisan yang kalis air yang kita kenali sebagai kutikel. Kutikel ni dia mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan, iaitu proses transpirasi. Okey, selain daripada itu, kutikel juga melindungi daun daripada kecederaan mekanikal. Okey, dan juga serangan patogen. Terdapat sel-sel epidermis yang terubah suai mengikut fungsinya, iaitu sel pengawal merupakan sel-sel epidermis yang telah terubah suai di mana fungsinya ialah mengawal bukaan liang stoma. Kedua, sel rambut akar. Dia punya fungsinya ialah untuk meningkatkan luas permukaan akar, luas permukaan akar untuk penyerapan air dan juga garam mineral. Seterusnya, tisu asas. Tisu parenkima, tisu kolenkima dan tisu sklerenkima. Masih ingat lagi rajah 1.3 yang cikgu tunjukkan pada anak-anak tadi kan? Okey, kita mulakan dulu dengan tisu parenkima. Tisu parenkima merupakan sel hidup yang paling ringkas dan belum mengalami pembezaan. Okey, mempunyai dinding sel yang paling nipis. Kemudian, tisu parenkima yang berada dalam keadaan segah memberi sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Tisu parenkima terlibat dalam fotosintesis dan membantu penyimpanan kanji dan gula serta terlibat dalam pertukaran gas. Ia juga terlibat dalam baik pulih dan penjanaan semula tisu tumbuhan serta dalam pengangkutan sistem vaskular. Baiklah, cikgu teruskan lagi dengan tisu kolenkima. Tisu kolenkima terdiri daripada sel hidup dan apabila telah matang, sel akan menjadi sel yang fleksibel. Okey? Mempunyai dinding sel yang diperbuat daripada pektin dan hemiselulosa. Okey? Pektin dan juga hemiselulosa. Mempunyai dinding sel yang lebih tebal berbanding dengan dinding sel parenkima. Kemudian, tisu kolenkima memberi sokongan mekanikal dan sifat keanjalan kepada tumbuhan. Seterusnya, tisu sklerenkima. Tisu sklerenkima terdiri daripada sel-sel yang mati apabila matang. Tadi sel hidup kan? Kalau kolenkima sel hidup. Sel sklerenkima terdiri daripada sel-sel yang mati. Okey? Apabila dia matang. Mempunyai dinding sel yang paling tebal antara semua tisu asas. Okey? Memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Tisu ini juga membantu dalam pengangkutan air dan mineral dalam tumbuhan.
Okey, baiklah. Seterusnya tisu vaskular. Tisu vaskular terdiri daripada xilem dan juga phloem. Xilem terbentuk daripada sel-sel mati yang tidak mengandungi sitoplasma. Okey, sel-sel mati. Kemudian, mempunyai dinding sel yang diselaputi oleh lignin iaitu lapisan berlilin. Terdiri daripada saloxilem yang memanjang, berongga dan bersambungan antara satu dengan lain dari akar ke daun. Okey. Kemudian, ini membolehkan xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Okey. Ini merupakan fungsi bagi xilem, mengangkut air dan garam mineral. Sebab itulah dia terdiri daripada salo yang memanjang, berongga dan bersambungan antara satu sama lain dari akar ke daun. Seterusnya phloem. Phloem terdiri daripada sel rakan dan juga tiub tapis. Dia terbentuk daripada sel hidup. Tadi xilem terbentuk daripada sel-sel mati kan? Phloem terbentuk daripada sel-sel hidup, iaitu tiub tapis dan dengan kehadiran sitoplasma. Okey, tiub tapis tidak mempunyai organel seperti nukleus dan ribosom kerana dia mengalami kemerosotan apabila matang. Okey, tiub tapis tersusun dari hujung ke hujung. Okey, end to end. Okey, dia tersusun dari hujung ke hujung phloem untuk membentuk struktur tiub yang memanjang dan bersambungan. Phloem mengangkut gula yang terhasil daripada proses fotosintesis dari daun ke organ penyimpanan seperti akar, buah dan umbisi. Okey anak-anak, ada sesetengah pelajar yang biasa cikgu jumpa, dia memberi maksud ataupun memberi fungsi phloem, dia menulis phloem mengangkut makanan. Salah ya anak-anak. Yang paling tepat kita menggunakan istilah mengangkut gula ataupun glukosa yang terhasil daripada proses fotosintesis. Jangan menggunakan perkataan makanan. Tidak boleh phloem mengangkut makanan, tidak tepat. Okey, phloem mengangkut gula ataupun glukosa. Itu yang paling tepat. Okey, baiklah. Cikgu teruskan dengan 1.2 iaitu tisu meristem dan pertumbuhan. Okey, terdapat tisu hidup yang belum membeza dalam tumbuhan yang bertanggungjawab dalam pertumbuhan tumbuhan. Tisu ini dikenali sebagai tisu meristem. Okey, cuba lihat rajah 1.4. Tisu meristem ini terdiri daripada meristem apex dan juga meristem lateral. Tisu meristem apex terdapat di hujung pucuk dan hujung akar. Manakala tisu meristem lateral terdiri daripada cambium vascular dan juga cambium gabus. Okay, lihat rajah 1.5. Cikgu nak tunjuk ini merupakan meristem apex pucuk yang berada di hujung pucuk. Okey, sini. Dan ini merupakan meristem apex akar, okey, yang berada pada hujung akar. Ini pula cambium gabus, okey. Cambium gabus dan cambium vascular, dan dia merupakan meristem lateral. Okey, seterusnya, perubahan yang berlaku dalam organisma bermula daripada peringkat zygot sehingga dewasa disebut sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, seterusnya, hujung pucuk dan hujung akar tumbuhan dapat dibahagikan kepada 3 zon. Okey, 3 zon pertumbuhan iaitu zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan ketiga zon pembezaan sel. Cuba lihat rajah 1.6 dan juga rajah 1.7. Okey, tengok 1.6 dulu. Okey, ini merupakan zon pembahagian sel. Ini kawasan ni. Okey, di bahagian meristem apex. Okey, meristem apex pucuk, di mana di sini merupakan primordium daun. Kita tahu bahawa di bahagian hujung pucuk ni sangat giat ataupun sangat aktif pembahagian sel mitosis.
Okey, pembahagian sel mitosis di hujung pucuk ini dikenali sebagai hujung zon pembahagian sel. Manakala di bahagian ini pula dikenali sebagai zon pemanjangan sel, di mana tisu vaskular mula terbentuk. Okey, dan ketiga, bahagian ni dikenali sebagai zon pembezaan sel. Okey, bahagian ketiga ni merupakan zon pembezaan sel di mana di sini mengandungi xilem, phloem, cortex dan juga epidermis. Dan ini merupakan tisu yang matang. Okey, ini merupakan tisu yang matang. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya rajah 1.7. Okey, ini merupakan zon pertumbuhan sel pada hujung akar. Tadi 1.6 zon pertumbuhan sel pada hujung pucuk. Yang ni pada hujung akar. Bahagian ni pula yang pembahagian sel start daripada hujung akar lah. Inilah zon pembahagian sel. Okey, di mana di sini mempunyai meristem, apex akar dan juga jidal akar. Ni hujung akar ni. Okey, di sinilah kawasan giat membahagi. Okey, membahagi secara mitosis lah. Okey, kemudian zon pemanjangan sel. Zon pemanjangan sel di mana di sini terdiri daripada tisu vaskular. Dia akan mula terbentuklah di sini. Okey, kemudian zon pembezaan sel. Zon pembezaan sel ada xilem, ada phloem, ada rambut akar dan juga cortex. Okey, dan seterusnya di atas ni merupakan tisu matang. Okey. Ini gambar foto micrograph sel meristem di hujung akar. Okey. Ini merupakan meristem apex. Okey, nah di sini giat sangat membahagi. Okey. Dekat atas ni dah kira sel matang lah ataupun tisu matang. Okey. Cikgu teruskan lagi. Okey, cikgu mulakan dengan yang pertama, zon pembahagian sel dulu ya. Okey. Zon pembahagian sel berlaku pada meristem apex yang terdiri daripada sel-sel meristem yang giat membahagi secara mitosis. Cikgu dah beritahu tadi kan? Okey. Pertambahan bilangan sel menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. Okey. Semasa sel baharu terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pemanjangan sel. Bila sel baru terbentuk je, sel yang lama dah tu dia akan tolak ke bahagian pemanjangan. Okey. Kemudian ini gambar rajah 1.8. Okey, sel meristem. Ini vakuol. Okey, ini vakuol. Kemudian yang ni merupakan sitoplasma. Okey, ini nukleus dan ini merupakan dinding sel. Nanti kita lihat bahagian yang kedua. Okey. Okey, bahagian kedua iaitu zon pemanjangan. Zon pemanjangan sel terdiri daripada sel yang mengalami pertambahan saiz. Okey, pertambahan saiz. Pertambahan saiz berlaku melalui resapan air secara osmosis dan penyerapan nutrien ke dalam sel serta disimpan di dalam vakuol. Okey, disimpan di dalam vakuol. Vakuol-vakuol kecil yang bersebelahan bergabung untuk membentuk vakuol yang bersaiz besar. Proses ini dikenali sebagai penvakuolan. Okey. Kemasukan air akan mengenakan tekanan terhadap dinding sel, lalu dia menolak, memanjang dan melebarkan sel. Cuba lihat rajah 1.9. Ini dia. Ini daripada vakuol kecil ni. Okey, vakuol kecil dia akan apa tadi? Dia akan bergabung. Dia bergabung menjadi vakuol yang membesar. Kemudian dah dibesar dah. Vakuol-vakuol yang kecil ini bergabung membentuk vakuol yang besar. Ini dia. Okey. Ini vakuol yang telah besar. Ini dikenali sebagai pemanjangan sel. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, seterusnya cikgu teruskan dengan zon pembezaan sel.
Zon pembezaan sel terdiri daripada sel-sel yang membeza dan pembezaan berlaku apabila sel telah mencapai saiz yang maksimum. Sel-sel membeza membentuk tisu kekal seperti epidermis, korteks, xilem dan juga phloem. Sel berubah bentuk dan struktur untuk menjadi sel khusus yang mempunyai fungsi yang spesifik. Sebagai contoh, sel epidermis pada daun membeza dan membentuk sel pengawal yang mengawal bukaan liang stoma. Selain itu, sel epidermis pada akar membeza dan akan membentuk sel rambut akar. Baiklah, cikgu mulakan dengan jenis pertumbuhan. Terdapat dua jenis pertumbuhan yang dialami oleh tumbuhan, iaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan dan dialami oleh semua tumbuhan untuk menambah panjang batang dan akar. Pertumbuhan primer berlaku pada meristem apex yang terdapat pada hujung pucuk dan hujung akar. Okey. Pertumbuhan primer bermula apabila sel-sel meristem pada meristem apex dalam zon pembahagian sel giat membahagi. Okey. Hal ini diikuti dengan pemanjangan sel dan pembezaan sel. Pada hujung pucuk, primordium daun dan primordium tunas akan tumbuh membentuk daun serta pucuk yang baru. Cuba lihat rajah 1.10 iaitu pertumbuhan primer pada hujung pucuk. Ini merupakan primordium daun dan ini yang cikgu sebut tadi primordium tunas. Okey, kedua-dua ini pada hujung pucuk. Dia akan tumbuh dan menghasilkan daun serta pucuk yang baru. Okey, cikgu teruskan lagi. Hal ini membolehkan tumbuhan akan menambahkan ketinggiannya. Di hujung akar, iaitu bahagian jidal akar, dia akan haus. Dia akan menjadi haus apabila menembusi tanah. Hal ini menyebabkan sel-sel jidal akar digantikan dengan sel-sel meristem. Okey. Okey, seterusnya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder berlaku kepada kebanyakan tumbuhan eudikot dan sebilangan kecil tumbuhan monokot, iaitu tumbuhan rennet, untuk menambah ukur lilik atau diameter batang dan akar. Lihat rajah 1.11 di mana ini merupakan keratan rentas batang eudikot. Eudikot dia mengalami pertumbuhan sekunder ya. Okey, yang menunjukkan ada pertumbuhan sekunder. Okey, kita lihat phloem primer. Dia ada phloem sekunder. Ini phloem sekunder ni pertumbuhan sekunder lah. Okey, xilem primer dan juga xilem sekunder. Okey, untuk meristem lateral, kita tengok bahagian cambium vascular ini cambium vascular ni yang berwarna hijau. Okey, warna hijau ni. Dia terletak di antara tisu phloem dan tisu xilem dalam bekas vaskular. Manakala cambium gabus, dia terletak di bawah lapisan epidermis. Okey, lapisan epidermis ni yang warna coklat ni. Yang warna putih ni. Ini merupakan cambium gabus. Okey, baiklah. Kita lihat pertumbuhan sekunder pada batang. Okey, rajah 1.13 ni menunjukkan pembahagian sel di cambium vascular dan juga cambium gabus semasa pertumbuhan sekunder. Kita lihatlah tahun pertama.
Okey, tahun pertama kita ada prima-prima je. Xylem prima, phloem prima, cambium vascular dan juga epidermis. Okey, kita tengok tahun kedua. Okey, dia dah muncul dah perkataan sekunder ni. Okey, ada xylem sekunder. Okey, phloem sekunder. Okey, dia dapati dah ada pertumbuhan di situ. Okey, kemudian di sini ada epidermis, dia merekah. Okey, dia merekah di sini. Kemudian kita lihat tahun ketiga. Okey, tahun ketiga kita dapati ada pertumbuhan di sini. Okey, pertumbuhan. Okey, xylem sekunder dia akan menebal. Okey, xylem sekunder akan menebal. Okey, kita lihat seterusnya. Nombor 1. Okey, pertumbuhan sekunder bermula apabila cambium vaskular membahagi secara mitosis dengan aktif. Okey, dia bermula dengan apabila cambium vaskular membahagi secara apa? Secara aktif. Okey, seterusnya yang kedua, sel-sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam membentuk xylem baharu dan ke arah luar membentuk phloem baharu. Okey, ingat ya anak-anak? Untuk membahagi ke arah dalam, dia membentuk xylem baharu. Yang membentuk ke arah luar, dia membentuk phloem baharu. Jadi, tisu xylem baharu akan menjadi xylem sekunder. Manakala, tisu phloem yang baharu akan menjadi phloem sekunder. Okey, boleh cikgu teruskan lagi? Okey, baiklah. Seterusnya bahagian yang ketiga. Apabila mengalami pertumbuhan sekunder, xylem prima ditolak ke arah empuluh, dia tolak ke arah dalam. Okey, manakala phloem prima ditolak ke arah epidermis, iaitu ditolak ke arah luar. Okey. Akibatnya, tisu-tisu xylem prima dimampatkan untuk membentuk lapisan kayu yang kuat. Hal ini disebabkan dinding xylem ditebali lignin, iaitu lapisan yang berlilin kan. Okey, penebalan lignin memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Keempat, apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan, okey, berlaku pertambahan lilitan batang dan menyebabkan epidermis batang meregang serta retak. Okey, cambium gabus membahagi dengan aktif membentuk sel-sel gabus di sebelah luar dan korteks di sebelah dalam. Lapisan gabus melindungi batang daripada serangan serangga dan patogen apabila epidermis merekah. Okay, seterusnya pertumbuhan sekunder pada akar. Akar tumbuhan juga mengalami pertumbuhan sekunder bagi menambahkan ukur lilit akar. Proses pertumbuhan sekunder pada akar serupa dengan pertumbuhan sekunder pada batang eudikot. Lihat rajah 1.15. Okey, baiklah. Sel-sel cambium vaskular membahagi dengan aktif dan bergabung untuk membentuk gelang yang lengkap. Sel-sel dalam gelang cambium yang membahagi ke arah dalam. Ingat ya anak-anak, membahagi ke arah dalam membentuk xylem sekunder dan ke arah luar, arah luar membentuk phloem sekunder. Disebabkan aktiviti cambium tadi akan menjadi semakin tebal. Cambium gabus yang terletak di bawah epidermis, dia akan membahagi dengan aktif untuk membentuk sel-sel gabus. Okey. Gabus ini memberi perlindungan kepada tisu akar. Okey, baiklah anak-anak. Cuba lihat gambar foto 1.5 iaitu penghasilan xylem sekunder pada musim bunga dan musim panas.
Okey, ini gambar musim bunga dan ini merupakan gambar musim panas. Okey, xylem sekunder gelang berwarna cerah pada musim bunga. Ni nampak warna cerah ni kan. Dan ada satu tu gelang yang gelap. Ini menunjukkan pada musim panas. Okey, kita lihat ya. Usia bagi pokok yang hidup di kawasan beriklim sederhana dapat ditentukan berdasarkan gelang tahunan pada batang pokok. Okey, hal ini disebabkan pertumbuhan sekunder berlaku pada kadar yang berbeza mengikut musim. Okey, pada musim bunga, apabila bekalan air dan cahaya matahari mencukupi. Okey, pada musim bunga, musim tu bekalan air dan cahaya matahari memang cukup. Jadi, xylem sekunder yang dihasilkan adalah besar dan berdinding nipis. Okey, maka tisu xylem yang terbentuk pada musim ni, iaitu musim bunga tadilah, dia akan berwarna cerah. Berwarna cerah maksudnya bekalan air dan cahaya matahari cukup. Okey, jadi kalau pertumbuhan yang kurang sesuai pada musim panas dan kering, okey, dia menyebabkan xylem sekunder yang dihasilkan adalah kecil dan berdinding tebal. Okey, maka tisu xylem dia akan terbentuk tu, dia akan berwarna gelap. Maksudnya kalau yang berwarna gelap tu pada musim panas, kalau berwarna cerah tu pada musim bunga. Kita boleh tentukan usia pokok tersebut. Okey? Okey, baiklah. Seterusnya pertumbuhan sekunder tumbuhan monokot. Walaupun kebanyakan tumbuhan monokot tidak mengalami pertumbuhan sekunder, okey, kebanyakannya. Tapi terdapat sesetengah daripadanya mengalami pertumbuhan sekunder seperti Dracaena sp, Aloe sp dan Agave sp. Ini contoh-contoh tumbuhan monokot tapi dia mengalami pertumbuhan sekunder. Okey, seterusnya. Kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kepentingan pertumbuhan primer. Pertama, membenarkan pemanjangan pokok. Okey, membenarkan pemanjangan pokok agar pokok dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis. Kedua, phloem primer dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Itu kepentingan dia. Ketiga, xylem primer dapat mengangkut air. Okey, dapat mengangkut air dan juga garam mineral dari tanah melalui akar ke daun. Okey, dan xylem primer memberi sokongan kepada tumbuhan herba ataupun tumbuhan muda. Okey, kepentingan pertumbuhan sekunder. Pertama, memberikan kestabilan kepada tumbuhan dengan menambah diameter batang dan akar agar sesuai dengan ketinggian pokok. Kita lihat kebanyakannya pokok sekunder ni dia tinggi kan, tinggi dan diameter batang dia pun besar kan. Okay, kemudian memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan, menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan tisu phloem, menghasilkan tisu xylem dan phloem secara berterusan bagi menggantikan tisu xylem dan phloem yang tua ataupun rosak. Kemudian menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal yang memberi perlindungan kepada pokok terhadap kehilangan air yang berlebihan, kecederaan fizikal dan serangan patogen. Dan last sekali, mampu hidup lebih lama dengan meningkatkan peluang menghasilkan biji benih dan membiak. Sebab itulah kalau kita lihat pokok-pokok pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder ni, dia hidup lebih lama. Contohnya pokok cengal, kan? Dia hidup dengan lebih lama, lebih tinggi, diameter dia pun lebih besar. Okey.
Seterusnya. Seterusnya, kita lihat perbandingan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Unicode. Kita lihat persamaan dahulu. Kedua-dua pertumbuhan dapat meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Kedua-dua pertumbuhan berlaku pada tumbuhan berkayu. Dan ketiga, kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Kita lihat pula persamaan dia. Pertumbuhan primer, kita lihat persamaan dari aspek tisu meristem yang terlibat. Pertumbuhan primer, meristem apex, manakala pertumbuhan sekunder, meristem lateral, iaitu cambium vascular dan cambium gabus. Aspek yang kedua, bahagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan primer berlaku pada batang dan akar di bahagian tumbuhan yang lebih muda. Manakala pertumbuhan sekunder berlaku pada pertumbuhan primer yang telah terhenti pada batang dan juga akar yang telah matang. Aspek ketiga, kita lihat berkenaan dengan arah pertumbuhan. Kalau pertumbuhan sekunder, dia berlaku secara memanjang. Tapi kalau pertumbuhan sekunder, berlaku secara jejari. Sebab tu kita panggil diameter tadi kan. Dia melebar-melebar kan. Seterusnya. Baiklah, seterusnya. Kesan pertumbuhan. Untuk pertumbuhan primer, peningkatan kepanjangan batang dan juga akar tumbuhan. Kepanjangan ya anak-anak. Untuk pertumbuhan sekunder, peningkatan ukur lilit. Peningkatan ukur lilit batang dan akar tumbuhan. Aspek tisu dan juga struktur yang terbentuk untuk primer, pertumbuhan primer, epidermis, cortex dan tisu vaskular primer, iaitu xylem primer dan phloem primer. Manakala untuk pertumbuhan sekunder, kulit kayu, periderma, iaitu cambium gabus dan tisu gabus, lentisel dan tisu vaskular sekunder, iaitu xylem sekunder dan juga phloem sekunder. Aspek seterusnya, kehadiran tisu berkayu. Untuk yang primer ni, pertumbuhan primer tidak mempunyai tisu berkayu. Manakala pertumbuhan sekunder mempunyai tisu berkayu. Ketebalan kulit kayu. Kulit kayu yang nipis bagi pertumbuhan primer, manakala kulit kayu yang tebal bagi pertumbuhan sekunder. Dan akhir sekali, kehadiran gelang tahunan. Untuk yang pertumbuhan primer tidak mempunyai gelang tahunan, manakala untuk yang pertumbuhan sekunder mempunyai gelang tahunan pada batang pokok. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kerana dapat menghasilkan kayu balak seperti shorea ataupun kita panggil pokok meranti dan juga Balanocarpus, Balanocarpus sp, iaitu kita panggil sebagai pokok cengal. Kedua-dua pokok ini akan menghasilkan kayu balak yang sangat berkualiti. Especially kayu pokok cengal ni. Memang kalau kita buat perabot daripada pokok cengal memang mahal. Perabot tu memang mahal. Kayu meranti, kayu jati semua tapi cengal memang mahal. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat dan keras. Tumbuhan ini sesuai digunakan sebagai struktur rumah bot, perabot, pagar, pintu dan lain-lain. Cuba anak-anak fikir sejenak. Kebanyakan rumah bot, bot yang ada, houseboat tu lah dan juga pagar, pintu tandas, biasanya dia menggunakan kayu yang kuat. Kayu yang kuat, contohnya cengal tadi tu. Sebab apa? Ia untuk mengelakkan daripada berlakunya reput. Mudah reput
ataupun mudah rosak buruk. Okay? Jadi kalau jenis tumbuhan sekunder ni, kayu dia sangat kuat dan keras. Jadi dia mengelakkan daripada proses pereputan tu. Proses berlakunya kayu tu cepat rosak ataupun cepat reput bila terkena air kan. Okey. Seterusnya, kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik dan dapat dijadikan sebagai barang perhiasan. Macam corak pula. Okey, kehadiran gelang tahunan tu dia yang ada gelang cerah dan juga gelang gelap kan. Dia menyebabkan perabot tu kelihatan menarik. Okey, lagilah kalau kita varnis perabot tersebut, dia akan jadi berkilat sekali dengan kelihatan gelang tahunan di situ. Dia akan jadi corak ya. Okey, seterusnya kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan seperti hopia iaitu pokok merawan, okey, dan juga meranti, okey, dapat menghasilkan resin dan juga minyak. Okey, bahan-bahan ini dapat dikomersialkan sebagai varnis, okey, bahan pelekat, minyak wangi dan juga ubat-ubatan. Okey, tumbuhan berbunga pula dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan. Okey, jualan buah-buahan seperti mangga dan juga manggis iaitu hasil daripada pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder dapat menjana sumber pendapatan dan ekonomi negara. Baiklah anak-anak, berakhir sudah bahagian 1, bab 1. Nanti cikgu sambung lagi dalam video seterusnya. Okey, sekian dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.